Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Sofia binti Abdullah. Hari ini kumpulan saya akan menerangkan topik epistemologi. Jadi, mari kita dengar apa itu epistemologi daripada kumpulan saya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Epistemologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji berkenaan ilmu, kebenaran ilmu dan bagaimana manusia mendapatkan ilmu tersebut. Perkataan epistemologi berasal daripada dua patah perkataan dari bahasa Yunani, iaitu epistem yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu atau teori, yang akhirnya digabungkan menjadi pengetahuan mengenai ilmu. Epistemologi juga didefinisikan sebagai cabang falsafah yang mempelajari sumber, struktur, kaedah dan sahihnya sesuatu pengetahuan tersebut. Epistemologi juga mengkaji berkenaan bagaimana manusia mengetahui sesuatu perkara. Contohnya bagaimana manusia mengenal pokok, rumah, laut dan perkara-perkara yang ada di dunia. Selain itu, terdapat 6 prinsip yang ada dalam epistemologi. Di antaranya ialah bagaimanakah proses pengetahuan menjadi ilmu. Yang kedua, bagaimanakah caranya. Yang ketiga, perkara yang harus dititik beratkan agar mendapat pengetahuan yang sahih. Yang keempat, apakah yang disebut dengan kebenaran itu sendiri. Yang kelima, apakah ciri-cirinya. Dan yang keenam, ialah cara, kaedah atau teknik yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang ilmiah. Epistemologi terbahagi kepada dua teori, iaitu yang pertama empirisisme dan rasionalisme. Empirisisme ialah ilmu sahih yang diperoleh dari deria lima, manakala rasionalisme ialah ilmu sahih yang diperoleh dari akal fikiran. Dalam kajian kami, terdapat 3 objektif yang kami kaji. Yang pertama ialah sejauh manakah kebenaran aliran empirisisme dan rasionalisme. Kedua, iaitu apakah pandangan Barat dan Islam mengenai teori epistemologi. Dan yang terakhir, iaitu kesan epistemologi terhadap kehidupan. Dalam epistemologi, masalah sumber ilmu dibincangkan secara khusus. Kewujudan ilmu akan sentiasa dikaitkan dengan pengetahuan manusia tentang sesuatu perkara. Jadi, sejauh manakah manusia mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut? Sedangkan ilmu datang dari pelbagai sumber. Sumber-sumber ini kemudiannya secara serentak berfungsi sebagai ukuran pengetahuan. Dari sekian banyak sumber, pemikiran dan pengalaman deria adalah sumber utama serta ukuran pengetahuan dalam sains. Sumber pemikiran lebih mementingkan perkara umum, abstrak dan bukan fizikal, manakala sumber pengalaman deria 5 lebih mementingkan perkara khusus, konkret dan fizikal. Kedua-dua sumber dalam falsafah ini dikenali sebagai rasionalisme dan empirisme. Yang pertama adalah empirisme. Empirisme adalah aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan datang daripada pengalaman deria 5 atau panca indera manusia. Panca indera tersebut adalah mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut dan lidah untuk merasa, tangan untuk sentuhan dan hidung untuk bau. Kelima-lima panca indera ini merupakan saluran yang memberikan sensasi atau sensation kepada diri manusia. Bagi golongan empirisis, sumber ilmu yang diperoleh daripada deria 5 atau panca indera adalah sumber yang sahih. Mereka menekankan bahawa panca indera adalah punca penghasilan ilmu melalui pengalaman deria 5. Sebagai contoh, bagaimana manusia boleh tahu api itu panas? Oleh itu, ahli fahaman aliran empirisme akan menyentuh api itu untuk mendapatkan sensasi panas itu. Maka mereka akan tahu yang bahawa api itu panas. Antara tokoh empirisis yang masyhur pada abad ke-18 di Britain adalah John Locke dan David Hume. Kedua-dua tokoh ini sangat menekankan peranan panca indera dalam penghasilan ilmu. Bagi aliran rasionalisme pula, ia merupakan kontrak kepada aliran empirisme. Rasionalisme adalah aliran falsafah yang menyatakan bahawa ilmu pengetahuan itu diperoleh daripada akal yang rasional. Pengikut atau ahli rasionalisme ini menjadikan sifat akliyah atau akal fikiran sebagai asas atau tonggak utama bagi aliran ini. Para rasionalis menyangkal yang ilmu itu diperoleh melalui panca indera atau deria 5 seperti fahaman ahli empirisis berkaitan aliran empirisme. Pendapat mereka menyatakan bahawa deria daripada panca indera mampu menipu diri manusia kerana sesuatu yang terlihat atau perkara yang berlaku itu berbeza dengan realiti yang sebenar. Sebagai contoh, ahli rasionalisme meletakkan satu sudu ke dalam sebuah gelas yang berisi air. Melalui deri penglihatan mata kasar, sudu di dalam air tersebut terlihat bengkok, tetapi apabila sudu tersebut dikeluarkan, bentuknya masih sama dan tiada perubahan. Melalui contoh tersebut, ahli rasionalis menyimpulkan yang panca indera sahaja tidak cukup untuk memperolehi ilmu.
Mereka berpendapat bahawa penggunaan hujah yang rasional lebih jelas dalam memperolehi ilmu. Antara tokoh rasionalisme adalah Descartes yang hayatnya daripada tahun 1596 hingga 1716. Tokoh yang lain juga adalah seperti Spinoza yang hidup daripada 1632 hingga 1677. Kesimpulannya, kedua-dua sumber ilmu sebenarnya mengandungi kelemahan. Sumber akal atau rasional selalunya tidak sepadan dengan keadaan konkret dan praktikal. Ini bermakna banyak perkara yang rasional tetapi tidak sesuai dengan realiti konkret. Idea itu sendiri bukanlah objektif dan ternyata idea yang itu berubah. Keupayaan minda untuk mengidealkan objek sering terperangkap dalam analogi yang tidak realistik. Begitu juga sumber pengalaman deria delima, kerana terlalu subjektif dan relatif adalah lemah untuk digunakan sebagai asas ilmu. Lebih-lebih lagi banyak pengalaman deria yang mengelirukan kerana keupayaan terhad. 5 deria itu melihat objek. Pendirian hanya mampu menangkap bahagian tertentu objek, jadi mudah untuk terperangkap dalam pengertian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Ali, nombor Matrix 073331. Saya akan meneruskan perbincangan dengan persoalan apakah pandangan Barat dan Islam terhadap teori epistemologi. Sebagai subsistem falsafah, epistemologi ternyata menyimpan pelbagai rahsia dan makna yang tidak mudah untuk dipahami oleh para bukan ahlinya. Pengertian epistemologi ini cukup menjadi perhatian para ahli falsafah. Namun, terdapat beberapa perbezaan dari segi sudut pandang Barat dan Islam mengenainya. Epistemologi dari pandangan Barat menganggap bahawa kebenaran itu hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk individual yang menentukan kebenaran. Ia berkait rapat dengan perkembangan manusia yang diakui oleh sains moden seperti akal dan naluri. Teori epistemologi menurut pandangan Barat diuraikan melalui dua aliran, iaitu aliran empiricism dan aliran rationalism. Aliran empiricism merupakan pemikiran yang meletakkan bahawa akal itu tidak wujud. Bahkan, apa yang wujud hanyalah deria semata-mata, yang menjadikan manusia itu mengetahui sesuatu melalui pengalaman deria. Menurut empiris terunggul iaitu John Locke dan David Hume, mereka menganggap bahawa manusia dilahirkan ke dunia ini hanya seorang bayi tanpa apa-apa ilmu pengetahuan dan hanya mengetahui melalui pendedahan panca indera yang 5 iaitu mata, mulut, hidung, telinga dan tangan. Tamsilnya, bayi mula mengenai dunia melalui pengalaman panca indera yang diberikan kepada organ yang membangkitkan deria mereka. Secara ringkas dan jelas ternyata, dari sudut Islam, teori empiricism ini mencetuskan ketidakpercayaan terhadap konsep wahyu dan alam gaib seperti azab kubur kerana tiada siapa yang pernah melalui pengalamannya. Seterusnya, aliran rasionalism. Tonggak bagi aliran rasionalism ialah sifat akliah, iaitu akal fikiran dalam menjadi ilmu pengetahuan. Menurut René Descartes, yang merupakan pencetus bagi teori rasionalism, ini turut berpandangan bahawa sumber pemikiran yang dipercayai adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperolehi melalui akal dan memenuhi syarat sahaja akan diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Justru itu, jelas ternyata rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik biasanya menolak adanya wahyu dan mukjizat kerana kedua-duanya dianggap tidak logik dan tidak rasional. Seterusnya, teori epistemologi dari sudut pandangan Islam berbeza dari epistemologi Barat. Perbezaan ini dapat dilihat pada sisi pengetahuannya, di manakah terletaknya kedudukan akal. Pada sisi epistemologi Islam, peranan akal dalam menjalankan tugasnya memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu agar apa yang dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu impak yang positif sama ada kepada diri sendiri atau kepada umat sejagat. Menurut Al-Jabiri, epistemologi Islam memiliki 3 kecenderungan iaitu bayani, irfani dan murhani. Epistemologi bayani adalah epistemologi yang beranggapan bahawa sumber ilmu adalah teks. Menurut Al-Imam Syafi'i, bayani bererti nama yang mencakup makna-makna yang mengandungi persoalan pokok dan yang berkembang hingga ke cabang pengetahuan. Di samping itu, teori irfani mempunyai metod yang khas dalam mendapatkan pengetahuan. Metod ini sangat unik sehingga tidak dapat diperdebatkan. Malah, ia sangat sulit dijelaskan kerana seseorang itu harus mengalaminya sendiri jika ingin mengetahuinya. Oleh itu, ia banyak dianuti oleh para ahli sufi. Manakala epistemologi burhani dalam epistemologi yang berpandangan bahawa sumber pengetahuan adalah akal.
Kesimpulannya, jelaslah bahawa epistemologi mempunyai tanggapan yang luas berdasarkan sudut pandang Barat dan Islam. Sebagai manusia, kita perlu menelaah aspek ilmu dari sudut epistemologi dengan lebih dalam agar sumber pengetahuan yang diperoleh adalah yang terbaik dan berkualiti untuk dikongsi serta dihayati oleh generasi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Husna binti Hasan, nombor kad matrik 073297. Saya akan teruskan dengan kesan epistemologi dalam kehidupan manusia. Antaranya ialah dengan membuat andaian dan teori sendiri bagi menjadikan persoalan yang timbul masuk akal. Salah satu golongan ialah golongan anti-vaksin. Mereka menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp untuk menyebarkan ilmu yang salah. Selain itu, menggalakkan masyarakat untuk melakukan kajian terhadap sesuatu ilmu. Contohnya bayi yang baru lahir. Melalui pendedahan kepada alam luar, bayi mula mengenali dunia luar. Selain itu, pola pemikiran masyarakat. Hal ini kerana perkembangan ilmu sains dan teknologi semakin meningkat pesat, telah menyumbang kepada kebangkitan ilmu. Seterusnya, wujud fahaman rasionalisme iaitu ilmu yang betul terbit daripada penggunaan akal. Contohnya, umat Islam percaya bahawa wahyu dan mukjizat Allah wujud melalui Al-Quran dan hadis. Seterusnya, pegangan agama yang benar. Hal ini kerana mereka tidak mudah terpengaruh dengan falsafah yang salah dan tidak mudah terpeson kerana mereka mempunyai jati diri yang kuat. Seterusnya, ilmu pengetahuan yang tinggi dapat membantu mereka melihat keperluan hidup dengan menyelesaikan masalah, contohnya vaksin COVID-19. Seterusnya, memahami cara dan arah manusia berfikir. Jika pemikiran seseorang itu menunjukkan perasaan takut akan masa depan, maka perasaan takut menguasai diri mereka. Kesimpulannya, bahawa kajian epistemologi ini memberi tumpuan kepada bagaimana manusia memperolehi ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia membezakan antara kebenaran dan penipuan. Konflik di antara rasionalisme dan empirisme adalah perkara yang biasa dalam epistemologi moden. Pengetahuan yang dipelajari melalui akal adalah rasionalisme, manakala pengetahuan yang dipelajari melalui pengalaman adalah empirisme. Epistemologi ini sangat penting kerana dia mempengaruhi cara kita berfikir. Sebagai contoh, bagaimana kita boleh memahami sesuatu, bagaimana kita memperolehi ilmu itu, bagaimana kita bergantung kepada panca indera kita, dan bagaimana kita boleh membentuk konsep mental kita. Oleh itu, pemikiran yang baik memerlukan epistemologi yang kukuh kerana banyak kesastraan falsafah boleh merangkumi penjelasan yang kelihatan tidak jelas mengenai sifat mengetahui. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.